Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Izzat Izwana binti Zamri. Saya berumur 20 tahun dan saya daripada semester 5. Saya mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak dan saya mengambil subjek asas keusahawanan. Tajuk tugasan saya ialah usahawan yang paling berjaya di Malaysia dan saya memilih Anandan Krisnan. Anandan Krisnan, usahawan yang berjaya. Ini merupakan seorang usahawan yang berjaya dan merupakan usahawan yang terkaya di Malaysia. Saya memilih usahawan ini kerana beliau boleh memberi motivasi kepada saya dan orang ramai yang mengenai strategi perniagaan yang berkesan. Selain itu, kebijaksanaan dan semangat yang kental juga merupakan faktor utama pemilihan usahawan ini. Sejarah Anandan Krisnan. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang yang bertanggungjawab meletakkan Malaysia di arena angkasa lepas. Bagaimanapun, bagi seseorang yang melancarkan satelit geologi Mersat 1 dan Mersat 2 negara pada 1996, Anandan Krisnan cukup merendah diri. Mungkin ada juga yang tak pernah mendengar nama usahawan berjaya dan juga orang yang kedua paling terkaya di Malaysia ini. Oleh itu, saya di sini ingin memperkenalkan dan menceritakan sedikit mengenai beliau. Nama sebenar beliau adalah Tamparandan Anandan Krisnan. Beliau berumur 75 tahun dan dilahirkan di Brickfield, KL pada 1 hari bulan April 1938. Beliau merupakan bekas pelajar Harvard University dalam jurusan MBA. Sebelum itu, beliau belajar sains politik di Astoria. Sekolah awalnya ialah di Sekolah Tampil Vivekananda, Brickfield. Jumlah duit dalam pokednya dianggarkan dalam lingkungan 32 bilion. Oleh itu, beliau dilabelkan sebagai orang kedua terkaya di Malaysia. Uniknya, Anandan Krisnan ini adalah dia tidak pernah muncul di tempat awam. Malah, dia tidak pernah terlibat dalam semua urusan perniagaan dan tidak pernah hadir dalam mana-mana mesyuarat agung syarikat kepunyaannya. Anandan Krisnan pernah berkahwin dengan puteri Thailand sewaktu muda lagi. Dan Anandan Krisnan mempunyai 3 orang anak dan juga Anandan mempunyai seorang anak iaitu Sami Buddha yang dikenali sebagai Anjan Sri Panyo. 2 orang dari perkahwinan pertamanya dan seorang dari perkahwinan kedua. Anak lakinya Ven Anjan Sri Panyo tidak mahu terlibat dalam perniagaan bapanya dan lebih senang menjadi seorang Sami Buddha di Thailand. Anak perempuan pula tinggal di UK dan merupakan seorang doktor dan juga tidak berminat dengan perniagaan bapaknya. Seorang lagi anak perempuannya pula dikabarkan menghabiskan masa bersosial di Eropah dan tidak berminat dengan perniagaan bapanya juga. Sumbangan beliau. Anandan Krisnan banyak menyumbang kepada aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Contohnya, beliau mendermakan sebanyak 160 juta ringgit Malaysia kepada beberapa dana pendidikan. Syarikat yang menyumbang dengan jumlah 160 juta adalah Maxis Communication Berhad Tanjung PLC dan Mersat Broadcast Network System Sdn Berhad. Daripada jumlah itu, RM100 juta didermakan kepada Dana Harapan Nusantara. Dana Harapan Nusantara juga melaksanakan beberapa projek. Antaranya adalah projek bagi membantu pelajar peribumi melanjutkan pelajaran ke luar negara melalui program berkembar di universiti dan kolej swasta tempatan. Mulai tahun 2004, 100 orang pelajar dipilih setiap tahun bagi menyertai program itu. Selain itu, sebanyak 5 juta juga diperuntukkan bagi mengurus dan profesional peribumi supaya mereka dapat menyertai program pendidikan eksekutif di Harvard Business School. Usaha tegas juga menubuhkan Yayasan Yuchan dan geran awal sebanyak 22 juta. Yayasan Yuchan diwujudkan bagi menyembah dan membangunkan pelbagai dalam pelbagai bidang.
Sumbangan pertama Yayasan Yuchen adalah sebanyak 5 juta yang diperuntukkan bagi membantu penubuhan Jabatan Amalan dan Falsafah Tradisional Cina di Universiti Tun Abdul Razak. Usaha tegas juga memperuntukkan sebanyak 5 juta bagi institusi perubatan sains dan teknologi Asia. Selain itu, Tanjung Meksi dan Miasat pula secara bersama menyumbangkan sebanyak 10 million kepada Universiti Tun Abdul Razak. Keistimewaan Anandan Krishnan. Anandan Krishnan adalah usahawan yang pandai memanfaatkan teknologi baru dan peluang perniagaan yang muncul. Kebijaksanaan terselah lagi apabila menara berkembar Petronas dilancarkan. Kadar penghuninya adalah 100%. Kini, kadar penghuninya bagi menara berkembar Petronas masih tinggi, iaitu pada kadar 80%. Sebagai seseorang usahawan, perlu mempunyai daya pemerhatian yang tajam, kebolehan untuk menganalisis, merumus dan mengambil tindakan pada masa yang tepat akan membuahkan hasil yang lumayan. Antara projek yang berjaya dan mendatangkan hasil yang lumayan adalah projek pembangunan KLCC, iaitu usaha sama di antara usaha tegas Sdn Bhd dan Petronas. Melalui penggangannya dalam Tanjung LLC, pula Tegas Sdn Bhd mempunyai kepentingan dalam industri hiburan seperti dalam Tanjung Golden Valley. Kedua-dua Tanjung PLC dan Powertel Berhad masing-masing mempunyai permodalan pasaran sebanyak 2.2 bilion dan RM2.27 juta pengguna, menjadikan syarikat telekomunikasi yang terbesar di Malaysia. Perkhidmatan TV, satelit dan Astro meliputi beberapa negara seperti Malaysia, Taiwan, Indonesia, India, Filipina, Brunei dan Vietnam. Selain itu juga, Anandan Krishnan juga banyak melibatkan diri dalam pelbagai jenis perniagaan. Sebagai contoh, minyak, peternakan kuda bibit, telekomunikasi, multimedia dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan minyak, usaha beliau adalah yang paling sulung. Kebanyakan syarikatnya adalah beroperasi di Asia Tenggara. Beliau mempunyai hubungan yang amat rapat dengan pihak-pihak yang mendapat membantunya dalam urus niaga minyak mentah. Sebagai contohnya, golongan pemimpin negara dan pengawal korporat industri petroleum di Asia. Hal ini disebabkan beliau merupakan seorang pembuat tawaran perniagaan dalam urus niaga minyak mentah. Beliau juga berjaya dalam pelbagai bidang minyak mentah. Alhamdulillah, sampai di sini saya menceritakan tentang tokoh usahawan Anandan Krishnan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Miss No Aino kerana banyak membantu saya menyediakan tugasan ini. Dan tak lupa juga kepada kawan-kawan saya yang banyak membantu saya dalam membuat video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.